Kita harapkan agar perbincangan ini memberikan penjelasan dan gambaran sebenar mengapa PT3 dimansuhkan dan PBS ini diwujudkan, bagaimana impaknya yang diperlihatkan oleh kementerian sendiri untuk kebaikan anak-anak kita. Betul. Untuk itu, untuk perbincangan ini kita terus saja bersama dengan dua tetamu jemputan. Salah seorangnya mewakili ibu bapa lah yang di-Petua PABG kita panggil di sini. Dan juga tak lain tak bukan kita bersama dengan Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih, Datuk. Ya, terima kasih. Saya rasa dah banyak kali juga untuk menerangkan kepada penonton tentang PT3 yang telah pun dimasukkan dan ditukar kepada PBS ini. Dan di hujung sana, Sofia, kita bersama dengan tetamu kita. Encik Suhaimi Muhammad Nasir, Encik Suhaimi Muhammad Dasir yang di-Petua PIBG SMK USJ 13. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mulakan dari perspektif Encik Suhaimi sendiri. Dengan orang kata keputusan ini, PBS akan diwujudkan. Apakah pandangan sebenar dan sejujurnya dari hati mewakili ibu bapa dan kesemua tenaga pengajar? Ya, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasihlah kepada MHI kerana menjemput saya itu kiranya sebagai wakil PIBG. Tetapi apa yang saya suarakan ini bukanlah mewakili keseluruhan PIBG. Mungkin ada juga yang individu lain lah yang akan ada pendapat sendiri. Tapi daripada saya lebih suka PT3 ni diadakan. Disebabkan oleh kesukaran untuk menentu apabila dia masuk ke tingkatan 4. Ya. Itulah pada saya. Penilaian arus atau orang kata pembelajaran selepas itu yang menjadi persoalan yang cukup besar sekali. Ya, kita untuk menentukan kelas. Betul. Contohnya kelas sains. Aliran dia. Aliran tu. Jadi di situ bila kita tiada PT3 dan saya pun tak tahulah KPM punya idea untuk ada yang exam lain. Maksud exam lain ni yang setara lah. Maksudnya soalan standard. Kalau tak ada soalan standard dan hanya berpandukan kepada sekolah, saya rasa itu satu yang mungkin sukar lah. Dan mungkin sekolah A lain, sekolah B lain. Jadi bila kita nak masuk ke tingkatan 4 tu, kesian kepada guru dan pentadbir untuk menyusun murid-murid ni. Dan sebab dan waktu terdekat ni pun saya ada dengar ramai budak yang pull out admit. Disebabkan pandemik kan diorang tak dapat basic untuk belajar matematik itulah. Baik, jadi mungkin kejap lagi kita nak dengarkan Datuk lah, mungkin boleh menerangkan tentang perkara itu. Jadi Datuk, kita lihat dari segi mungkin kita buat survey, ada di antara kita di kalangan ibu bapa, ada yang bersetuju dan Encik Suhaimi berkata ada yang mungkin tak setuju tentang perkara ini. Tapi kalau kita lihat, kalau sebelum ini dalam sistem pendidikan negara kita, ibu bapa kata ianya seperti macam yalah dah lama sangat kan sistem pendidikan kita itu berada kat situ. Jadi ibu bapa mungkin dah faham tentang perkara ini. Jadi ada yang mengatakan bahawa sistem pendidikan kita itu mungkin terlalu berat, mungkin disebabkan mungkin exam oriented dan sebagainya. Jadi kita nak tukarkan seperti mana negara-negara luar buat kan. Jadi negara luar pun berjaya buat, jadi kita dekat Malaysia pun harus melakukan perkara yang sama juga. Jadi sebagai pengenalan mungkin Datuk boleh berikan pendarahan tentang bagaimana agaknya untuk memahamkan kepada semua penonton daripada PT3 ni nak bertukar kepada PBS ni secara santai lah supaya mereka lebih memahami lah tentang perkara ini. Alright, terima kasih Pak dan Sofia serta Cik Suhaimi. Ya, saya. Jadi kepada seluruh masyarakat lah, khususnya ibu bapa, anak-anak dan warga pendidik. Sebenarnya mungkin kalau kita nak katakan bahawa PT3 dimasukkan diganti dengan PBS, mungkin saya perlu perbetulkan sikit. Sebenarnya PBS telah pun kita laksanakan sejak tahun 2011. Baik. 2011 bermula dengan sekolah rendah, 2012 sekolah menengah. Jadi PBS ni sudah ada dalam sistem kita. Jadi kenapa adanya PBS itu? Itu yang kita perlu tahu. Sebenarnya apabila kita lihat balik pada Akta Pendidikan, di dalam sana termaktub falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi falsafah pendidikan kita ialah nak melahirkan anak yang holistik, seimbang, jasmani, emosi, rohani, intelek dia. Jadi macam kita yang ada hari ini, kita boleh ke tengah, ke tepi, boleh duduk dalam masyarakat. Jadi ini yang penting. Jadi kalau nak melahirkan anak yang begini, kita tidak boleh beri mereka kebijaksanaan dalam akademik saja. Kena seimbang. Ada aktiviti sukan, kurikulum dia, kemudian sasiah, jati diri, kemahiran. Jadi untuk lahirkan pelajar begini, kita tak boleh bergantung semata-mata kepada peperiksaan. Itu memang akademik per se. Jadi kalau kita nak seimbang, kita kena tengok pelbagai sudut. Jadi sebab tu adanya PBS sejak 2011 itu, cumanya dia tenggelam kerana kita fokus kepada peperiksaan. Sebab peperiksaan tu keluar dia 6A, 8A, 9A. Jadi A itu yang diletakkan sebagai anak itu dah berjaya. Tapi ramai juga yang 6B, 6C akhirnya jadi bisnesmen yang berjaya, jadi orang bertanggungjawab, jadi penggiat
dalam masyarakat. Kan? Jadi sebenarnya kita kena bawa semula roh pendidikan yang sebenar-benarnya. Macam saya selalu buat analogi, kita mengaji Quran bukan untuk periksa dapat A+, kita nak habis 30 juzuk supaya kita boleh guna untuk sepanjang hidup kita dalam amal ibadah kita. Jadi tak ada periksa pun. Jadi kita nak buat supaya pendidikan kita ni tanpa periksa pun kita boleh lahirkan insan yang hebat untuk pewaris generasi. Tapi saya suka Cik Syahimi kata tadi, risaunya takut nanti naik tingkatan 4, 5, nak masuk aliran sains, nak pilih macam mana. Betul. Sebenarnya yang kita nak perkasakan ni, dulu kita periksa 2 kali je. Satu, you periksa sekolah rendah, PT3 sekolah menengah, naik form 4, SPM. Yang kita nak buat ni, kita nak perkasakan, setiap tahap tu, tahun 4, 5, 6, ada ujian akhir sesi akademik. Ujian akhir tu, soalan tu, kita di peringkat KPM kita verify soalan tu. Jadi soalan tu standard, semua sekolah akan buat seluruh negara. Jadi cuma ditakbir di peringkat sekolah. Jadi kita kena percayalah. Peperiksaan sekolah itu kita tengok tahun 4. Ada lagi ketinggalan, baiki dekat tahun 5. Tahun 5 baiki lagi sampai tahun 6. Jadi mana lagi baik? Sekali ke 3 kali? Jadi nak sampai ke tingkatan 4 tu 6 kali. Jadi inilah yang kita tambah baik, kita akan report pada parent. Jadi kalau ibu bapa boleh yakin dengan apa yang periksa 2 kali, kenapa tak boleh yang 6 kali? Percaya dekat cikgu takbir dekat sekolah, percaya dekat mereka. Sure, mereka marking, mereka beri skor, tidak ada bias, kita boleh tahu. Baik, Datuk, saya InsyaAllah nak bertanyakan, ini saya tertanya sebagai ibu bapa ni, kita biasa dengan orang kata aspek penilaian anak-anak itu berdasarkan pembelajaran, prestasi, berapa A mereka dapat. Pada masa kini, PBS ini juga mempertengahkan PAJSK, iaitu orang kata dari segi sukannya, kurikulumnya, dan juga psikometrik. Adakah ini diberi penekanan yang sama berat dengan prestasi mereka dalam bilik darjah ke bagaimana? Pemakahan itu. Terima kasih, Sofia. Sebenarnya, PAJSK ni aktiviti yang berjalan berterusan sepanjang tahun. Apa saja aktiviti dia lalui, kita akan rekodkan kehadiran dia, pencapaian dia dalam kurikulum, sukan. Jadi daripada situ kita boleh tahu sejauh mana kecergasan, pelibatan dan macam mana pembentukan diri dia, karakter dia melalui aktiviti kurikulum sukan. Jadi apabila ini dah berlaku, memanglah untuk masukkan universiti kelak, dia ambil 10%. Tapi sejujurnya, anak-anak kita ni, dia boleh terbina karakter dia melalui penglibatan dia secara hands-on. Dia dapat bekerjasama dengan rakan-rakan. Portion dia nampak kecil, tapi kesan dia besar. Baik. Manakala psikometrik, dulu kita buat 3 kali saja. Tahun 6, tingkatan 1, tingkatan 3. Tapi apabila kita tambah baik ni, kita akan buat 6 kali. Di tahun 4, 5, 6 sampai tingkatan 3 tu, setiap tahun ada ujian psikometrik. Sebenarnya ujian psikometrik ni dia menggunakan item instrumen yang telah diterima peringkat global pun. Jadi kalau kita pandai membaca ataupun cikgu boleh terangkan pada ibu bapa bagaimana minat, kekuatan anak itu, kan. Jadi sebenarnya kita boleh bantu dia. Tengok keputusan akademik, tengok penglibatan dia dalam aktiviti koko sukan. Ini dari segi sudut minat dia dan trait dia. Jadi kita boleh matchkan. Jadi anak saya sebenarnya seorang yang aktif, suka aktiviti luar, macam ni cara nak ajar, maka berjaya di akademik, berjayalah bentuk karakter dia. Jadi sebenarnya itu yang kita nak tunjukkan. Sebab tu ada 3 komponen tadi. Taksiran bilik darjah, taksiran psikometri, PAJSK. Dekat video klip tadi kita dah tengok awal-awal tu. Jadi yang inilah. Jadi kita sangat minta kerjasama ibu bapa. Cik Syahimi mungkin hari ini mewakili ibu bapa. Tengok dan yakin insya-Allah kita boleh lahirkan anak yang hebat. InsyaAllah. Sebelum ni mungkin kita nak memberikan fokus kepada akademik sahaja, kan? Dah dapat A sahaja, tapi lepas ni menyeluruhlah. Kita boleh lihat potensi bakat seseorang pelajar itu boleh kita menyerlahkan lagi. Okey, baik. Seperti mana kita katakan, kami pun nak perlibatan anda sebagai penonton Malaysia hari ini untuk bersama-sama dengan kami dalam perbincangan ini. Jadi di Facebook kami, kami telah pun mendapat satu, ini soalan ke apa? Okey, kita lihat. Norwani Abdul Wahab. Okey, dibacakan. Kita baca terus ya. Bila peperiksaan besar seperti UPSR dan PT3 ditiadakan, murid pergi sekolah tanpa target untuk lebih berjaya. Tup-tup SPM.
What a shock. Ini mungkin satu kerisauan lah. Mungkin kita dah biasa dengan kita sebagai ibu bapa ni, tanda aras adalah peperiksaan berapa A. Dan sekarang ini sangat berbeza dan mungkin kejutan yang diberikan setelah sekian lama, mungkin kita pembelajaran berbeza ketika pandemik. 2 tahun ni banyak perubahan. Dan ini perubahan yang besar lagi. Adakah anak-anak kita ni sebenarnya mampu untuk menampung tekanan seperti perubahan seperti ini, Cik Suhaimi? Kalau daripada saya lah, kalau kita tengok pandemik ni, pandemik ni lebih kurang 2 tahun lah. Betul. Dengan kita punya gadget, kan, cikgu nak mengajar, murid nak menerima, dengan internet semua kan. Kalau kita bayangkan cikgu yang duduk bujang, 6-7 orang, kena buat online di rumah tu. Allah. Jadi di situ kadang-kadang isu-isu tu pun terkesan jugalah. Betul. Kan? Macam contoh di kawasan saya, walaupun orang kata USJ ni kawasan elit, tapi ada juga yang line tak ada. Kan, sebab dia kata telco dah penuh dah. Sebab kawasan ni bila pandemik ni semua orang dah ambil dah. Kan dah ambil line ni, jadi dah tak ada. Jadi di situ pun isu ada juga yang pelajar keciciran. Kan kita nak buat bersemuka tak boleh. Jadi di situlah saya rasa macam itulah kalau untuk benda-benda ni pada saya, itulah pada saya KPM ni kena ambil juga tahulah. Jadi Datuk, kita seperti mana yang saya nak ambil di Facebook tu, ianya seperti merisaukan ibu bapa, macam takut-takut ada segelintir pelajar ini yang mungkin mengambil remeh tentang perkara ini. Contoh sebab kita tak lihat daripada akademik saja, peperiksaan saja. Mungkin kalau sebelum ni mereka mungkin boleh study untuk peperiksaan itu supaya mereka skor, tapi lepas ni dah ada macam pilihan untuk mereka. Jadi mereka rasa macam tak apalah, kita skor sukan sajalah. Macam mereka ni lebih macam nak memilih-milih pula. Jadi bagaimana Datuk? Okey, terima kasih Pak. Sebenarnya apa yang paling penting anak-anak ni? Kita paksa dia pergi sekolah ke ataupun dia seronok nak pergi sekolah? Itu soalan yang pertama. Sebenarnya anak-anak ni fitrah dia ialah dia suka kepada main, dia suka kepada kawan, dia suka kepada sesuatu yang dia enjoy, dia nampak hands on. Jadi sebenarnya sekarang kita buka, kita bagi peluang, kita jangan block dia kepada 6A, kepada akademik. Kalau kita block dia dengan peperiksaan, itu yang dia lihat nak ke sekolah. Tapi kalau kita dah buka, sebab tu dalam Sekolahku Sejahtera, YBMK dah lancarkan tu, salah satu yang kita jelasnya eksplorasi. Kemudian artikulasi. Kemudian kita nak dia ada adab sopan. Jadi semua tu ialah nilai-nilai yang kita nak terap dalam diri mereka. Saya yakin kalau anak tu dah tahu nak explore, pergi sekolah ada aktiviti yang pelbagai, dia seronok. Sebab tu tadi kan kita sebut di luar negara dah lama berlaku. Cuba kita tanya. Saya sendiri bertanya rakan-rakan yang bawa anak dah belajar kat Malaysia pergi luar negara, mereka kata sangat seronok. Pelik tengok bangun pagi terus nak pergi sekolah. Dengan begitu teruja. Sebab ada fun learning di sana. Baik. Jadi kalau ada periksa kat depan, dia fun tu dah hilang tu. Jadi nanti dah tahu petang sekarang balik nak pergi tuition. Kan? Darjah 1 dah mula tuition. Ni pergi sekolah belajar, dapat ilmu yang sebenar-benar. Kalau dah dapat ilmu yang sebenar-benar, mana mungkin tingkatan 4-5 besok dia tak berjaya dalam SPM. Ilmu dah masuk kat sini. Kita mengaji Quran tak ada periksa pun. Tapi sebab tahu nak pakai, masuk kat sini, pakai sampai sekarang tak tinggal-tinggal. Baik. Jadi ini yang kita cuba nak bawa supaya masyarakat, ibu bapa semua hantar anak-anak seronok belajar. Kita nak bagi peluang ibu bapa explore. Guru kita nak anak murid kita explore pelbagai perkara. Dapat ilmu tu dah cukup 6 tahun, 9 tahun. Tingkatan 4-5 esok, pergilah dia nak bidang yang dia minat. InsyaAllah. Mereka akan berjaya. InsyaAllah. Tapi ini dimensi yang sangat baru. Saya pasti ramai yang perlu membiasakan diri, juga termasuk ibu bapa yang kata kena memberikan mindset yang kukuh kepada anak. Dan kita pemanggil yang ingin memberikan orang kata sedikit pendapat, mungkin sedikit luahan bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Puan Karina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Puan Serina mau masuk. Okey, silakan Puan Serina, mungkin ada pandangan berkaitan dengan perkara ini. Silakan. Okey, pada saya untuk pemansuhan PT3 ni tidak perlu sangat dibimbangkanlah. Sebab ia membolehkan setiap guru itu menilai kemampuan pelajar secara menyeluruh. Bukan sahaja dinilai melalui pencapaian akademik semata, sebaliknya kan kurikulum dan lain-lain lagi. Baik. Dan pada saya, untuk mengurangkan kebimbangan segelintir ibu bapa, saya pun seorang ibu juga adalah memperkasakan PBS itu sendiri. Dan pemansuhan ini
pada saya ia dapat melegakan sebenarnya dapat melegakan pelajar, tetapi tidak bermakna mereka ini tidak dinilai dari semasa ke semasa, sebab anak-anak tu perlu ada sasaran untuk mereka melangkah ke universiti dan alam berjaya kelak. Baik. Dan itu satu pendekatan dan satu perubahan baharu sesuai dengan keadaan sekarang ni. Baik, terima kasih Puan atas pandangan meraikanlah sebenarnya PBS ini, dan terima kasih Puan. Mungkin Datuk sendiri memperlihatkan adalah disebutkan ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong, dan Afak, kita juga ada satu komen di Facebook ya. Dan dengan ceritanya ini dari salah seorang pelajar. Jadi apa yang pelajar ini sebutkan? Okey, saya seorang pelajar dari batch yang pernah menduduki PBS dan PT3. PBS sangat menyusahkan pelajar dan para guru. Harapnya PBS kali ini tak sama dengan PBS 2012 hingga 2014 yang penuh dengan kertas semata. Jadi saya sangat tak setuju. Jadi bagaimana Datuk? Ini pelajar sendiri yang dah pun mengalami tentang perkara ini, tak setuju pula. Bagaimana? Right. Sebab mungkin anak-anak kita berada di persimpangan antara nak fokus kepada peperiksaan dengan PBS. Ya. Jadi dia kena hadap dua perkara. Sebenarnya PBS itu sendiri menyokong kepada usaha kita untuk memahamkan dia dari satu persatu langkah pembelajaran itu sehingga dia kuasai, fahami dan dia duduk peperiksaan. Jadi kita akan buat penambahbaikan dari segi pelaksanaan dia, dan guru-guru kita pun akan diberi latihan bukan semula, ada yang dah kuasai pun. Bagi mereka yang sebahagian mungkin baru masuk ke dalam sistem, kita perlu perkemaskan lagi kaedah taksiran kita dan sebagainya. Apa yang penting ialah anak-anak ini perlu tahu progres kemajuan dia. Jadi sebenarnya pelaporan akan berlaku dua kali. Satu pertengahan tahun untuk PBD, yang kedua akhir tahun ada PBD, ujian akhir, psikometrik dan PAJSK tadi. Jadi pelaporan inilah yang akan digambarkan kepada pelajar, ada risikonya, penerangan dia. Jadi di situ pelajar tahu, kekuatan dia di mana, kelemahan di mana, dan di sini guru akan bantu untuk baiki dia improve. Jadi tidak adalah pada kertas semata, dia tak tahu apa jadi. Sebenarnya bila anak itu diterangkan, dia pun tahu bahawa cikgu acknowledge. Dan ada satu lagi kita tambah, ialah usaha pelajar itu sendiri. Dalam membuat satu-satu, mungkin dia macam struggle nak buat satu-satu projek, tapi cikgu nampak dia seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. Jadi cikgu akan reportkan. Jadi di situlah nampak bahawa usaha ke apa yang dia buat itu akan diketahui oleh ibu bapa. Di sinilah kita akan sokong, dan akhirnya bila keluar dia daripada sistem pendidikan, dia akan jadi orang yang berjaya. Pastinya satu visi yang sangat tinggi yang ingin dicapai oleh KPM, dan kita bertanya kepada Encik Suhaimi lah sebagai penutup kata, orang kata mewakili harapan kita melihat adakah ini mampu untuk menutup ataupun mengurangkan jurang di antara pelajar yang cemerlang atau keciciran. Berdasarkan PBS ini, apakah yang ingin disampaikan buat ibu bapa yang mungkin sedikit sebanyak gusar dengan perubahan ini, dan mungkin menaikkan sedikitlah semangat ibu bapa dan juga guru yang mendengar sekarang ini, Cik Suhaimi? Jadi pada macam saya ni, yang itu dirasa pada saya lah, itu di luar kemampuan saya lah untuk menerangkan apa. Sebab macam saya pun kira nak kata lama faham pasal PBS ni pun ataupun baru, tetapi apabila dibuat pertukaran benda-benda begini, kita memang tak dapat nak menilai untuk waktu terdekat ni lah. Kan? Tapi untuk yang lain ni, pada saya, kita kena fikir juga pada saya, kapasiti murid. Betul. Kapasiti murid, kapasiti guru. Macam kalau dah satu sekolah, satu kelas, kalau kita ada 45, bagaimana cikgu nak menilai murid itu 45 dalam masa kira-kira 4 jam. 4 jam hari persekolahan lah. Dan mungkin ada 1 jam. Jadi kita tak dapat menilai. Jadi di situ kalau dalam satu kelas mungkin 20 orang, mungkin senang sikit kita nak menilai. Kan? Jadi KPM pun kena ambil perhatian keduduk guru, kelas dan persekitaran tu. Kan ini kadang persekitaran sekolah pun tak kondusif, tak selesa kan, kerana ada sekolah tak ada kipas. Kan, jadi cikgu nak mengajar. Tapi pada saya yang penting itu bilangan pelajar dan juga guru. Katalah kalau kita ambil yang singkat je,
tingkatan 4 dengan tingkatan 5 ni kena guru yang sama. Baru dia boleh menilai. Kita tidak boleh kata okey tingkatan 4 guru lain, tingkatan 5 guru lain. Jadi masa yang tu dia tidak boleh menilai. Sebab dia penilaian yang sangat subjektif ya. Contoh dia macam kalau sekolah rendah ni, saya punya idea lah kan. Saya lebih suka kalau daripada darjah 1 sehingga ke darjah 6 adalah guru yang sama. Baru dia boleh menilai murid tu. Dia tak boleh macam hari ni cikgu A, besok cikgu B. Jadi macam mana pun kita akan ada rasa satu yang kasih sayang tu mesti berbeza lah. Kita harapkan bahawa guru-guru dapat memberi pelaporan yang tepat supaya tidak memberikan kesan kepada pelajar dan ini boleh kita kan sebagai isu integriti pula di kalangan para pelajar di sini. Okey, baik. Tadi kita dah pun lihat di Facebook ada yang tidak menyokong. Tetapi dalam banyak-banyak komen ni kita baca ada yang menyokong tentang perubahan ini. Jom kita saksikan di Facebook. Ini dia dari siapa ni? Jom kita bacakan. Dia Safia Zehra. Dia kata apa ni, Safia? Saya rasa tidak perlu poin PT3 seperti mana UPSR dimasukkan kerana banyak ibu bapa yang fokus pada sekadar straight A sahaja. Sebenarnya perlu pendidikan yang seimbang. Tambahan pula akhlak, adab anak-anak juga perlu dititik beratkan. Bagus jika KPM menerapkan PBS ini. Ya. Dengan itu kita melihat begitu banyak perspektif tapi hakikatnya kita perlu mengambil pendekatan, kita terima dengan hati terbuka. Betul. Kita melihat bagaimana impaknya akan diberikan. Adakah anak-anak kita ni kental? Saya percaya anak-anak kita ni kental untuk melalui perubahan. A good change lah orang kira. Betul. Jadi kita bukan ada dua peperiksaan yang besar seperti mana Datuk katakan tadi, ada banyak peperiksaan. Jadi ada kata kalau kita lemah untuk mata pelajaran tersebut ke apa-apa kan, kita boleh memajukan lagi untuk next lah kata orang tu kan. Jadi ada masa untuk kita berubah. Okey. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu jemputan kita Datuk Haji Fakhrudin Haji Ghazali di Badan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, dan di ujung sana terima kasih kepada Encik Suhaimi Muhammad Dasir, YDP PIB SMK USJ 13. Terima kasih kepada kedua-duanya. Terima kasih. Ya, okey. Jadi itulah dia. Kita yang mungkin tak ada anak yang berusia 15 tahun, mungkin kita rasa macam tidak tahu tentang perkara ini sangat kan. Mungkin Dan kita akan sampai. Kita akan sampai juga. Jadi kita harus ambil perhatian. Janganlah sampai nak tunggu sampai anak kita besar dan sebagainya. Okey, kita akan yang terbaik untuk anak kita. Kita akan berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini. Ya.